Bagi membanteras penjarahan sumber atau biopiracy, Akta Akses Sumber Biologi dan Perkongsian Faedah Akta 795 dikuatkuasakan bermula hari ini. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah, ia turut bertujuan memastikan sumber alam yang ditemui digunakan sebaiknya. Penguatkuasaan Akta 795 adalah untuk memastikan negara mendapat faedah apabila sumber biologi yang dijumpai di negara ini dikaji dan dibangunkan kepada produk yang mempunyai nilai. Ia sekaligus dapat membenteras biopiracy, iaitu sumber biologi negara diambil dan dibangunkan tanpa izin sehingga negara tidak dapat apa-apa faedah daripadanya. Beliau memaklumkannya di Putrajaya. Berang selepas keretanya dilanggar, seorang lelaki bertindak menumbuk penghantar makanan di Kuching, Sarawak dan padahnya lelaki berusia 34 tahun ini ditahan petang semalam. Polis Daerah Padawan Superintendent Aidil Bolhassan berkata kemalangan berlaku apabila mangsa yang menunggang motosikal melanggar kereta suspek di Jalan Desa Wira Batu Kawar. Suspek kemudian bertindak menumbuk mangsa di mulut. Siasatan awal mendapati suspek positif dadah jenis syabu dan turut mempunyai rekod jenayah lampau. Kes disiasat di bawah Seksyen 323 Palang 506 Kanun Keseksaan. Ya, selepas hampir setahun berkongsi rumah kelamin, guru Sekolah Kebangsaan SK Peta di Kampung Peta berhampiran Taman Negara Endau Rompin boleh menarik nafas lega apabila pembinaan kuartus baharu untuk didiami mereka dijangka siap bulan depan. Pembinaan 2 unit rumah setingkat dengan kos keseluruhan RM125,000 itu inisiatif Kerajaan Johor yang prihatin akan nasib guru di pedalaman dan ia tambahan kepada 4 kuartus sedia ada. Wartawan Erwin Zaid ada laporannya. Perjalanan sejauh 60 km dari Pekan Kahang ke penempatan orang asli Kampung Peta melalui jalan tidak rata dan memasuki hutan simpan Endau Rompin perlu dilalui kami. Inisiatif kerajaan negeri dengan membina rumah kaki tangan tambahan buat golongan guru yang bertugas di kawasan pedalaman sebagai menghargai pengorbanan mereka. Dan inisiatif kerajaan negeri ini turut menyaksikan Exco Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Negeri. Mazlan Bujang turun padang bagi bersama-sama membantu membina rumah berkenaan. Berpengalaman sebagai kontraktor pembinaan sebelum ini ternyata memberi kelebihan kepada beliau dalam membina rumah berkeluasan 88 meter persegi berpandukan spesifikasi ditetapkan. Dan projek ini bukan projek yang dirancang sebagai bajet tahunan, dan oleh itu kerajaan negeri ambil inisiatif untuk membantu guru-guru ini melalui sumbangan dana yang kita dapatkan RM50,000 daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, RM50,000 daripada sumbangan KPRJ dan RM25,000 daripada sumbangan Ahli Parlimen Datuk Dr. Atik Ahmad sebagai Menteri Luar Bandar. Dan oleh sebab itu dana yang serba yang kurang ini, jadi kita mengamalkan konsep gotong royong. Projek yang bermula 5 November lepas turut disertai beberapa guru sekolah terbabit serta Ketua Kampung Parlimen Tebrau dijangka siap dalam tempoh sebulan lagi. Guru Bahasa Malaysia Syaiful Rizan Zain terharu dan berterima kasih dengan pemberian inisiatif berkenaan selepas lebih setahun berkongsi rumah bersama guru lain. Saya teruja lah sebab orang kata dia tak semudah apa yang kita nampak kan. Kalau tengok kerja yang dah biasa nampak macam smooth, tak ada masalah apa, tapi bila kita yang baru nak belajar ni dia macam kekok sikit lah. Ataupun dari segi macam nak pancuran simen kan, dia punya untuk mengikat bata tu dia ada teknik-teknik orang kata ada kemahiran tersendiri lah. Saya ni alhamdulillah dah masuk tahun ke-7. Mula-mula posting saya dah posting sini 2013. Itu saya mengambil kesempatan
mengajukanlah masalah yang ada di sekolah peta ni dengan harapan ada tindakan. Tapi saya tak harap yang begitu cepat sebenarnya kan, tapi saya tak sangka bila habis dia kunjungan YB-Exco ke SK Peta, balik ke Johor Bahru, saya ingat dalam masa seminggu dia telefon kan, dia kata saya dah menghadap MB dan MB luluskan projek pembinaan. Terlalu cepatlah. SK Peta mempunyai 11 guru dan 44 pelajar. Pembinaan kuartus ini sedikit sebanyak dapat melegakan kaki tangan guru yang bertugas di sini yang sebelum ini perlu berkongsi rumah. Selain itu, pembinaan kuartus ini juga merupakan satu bentuk penghargaan buat mereka. Erwin Zaid melaporkan untuk Berita RTM. Seorang lelaki yang melakukan cubaan bunuh diri di landasan stesen monorail Bukit Bintang di Ibu Negara diselamatkan pihak berkuasa petang tadi. Komander Operasi Pegawai Bomber Kanan 2, Harizu Mamat berkata, individu berusia 42 tahun itu berjaya dipujuk oleh anggota polis. Jelasnya, pasukan bomber hanya bersedia di bawah kerana individu itu enggan dipujuk oleh anggota bomber. 11 pegawai bomber dari stesen Jalan Hang Tuah tiba ke lokasi kejadian selepas mendapat panggilan kecemasan melalui talian MERS 999. Individu tersebut kini diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Di Kota Tinggi Johor, cubaan seorang pendatang asing tanpa izin parti membawa syabu seberat 750 gram bernilai kira-kira RM42,000 untuk dibawa pulang ke Indonesia gagal. Dia bersama 34 lagi parti lain di berkas Brigade ke-7 Infanteri Malaysia 7 Brigade di pantai Kampung Sungai Rengit malam tadi. Markas Divisyen ke-3 Infanteri Malaysia berkata lelaki itu juga sudah 3 kali ditahan kerana memasuki Malaysia tanpa laluan sah. Tangkapan melibatkan 32 lelaki dan 3 wanita berusia 21 hingga 57 tahun. Sebelum tangkapan, anggota polis pemerhati menghubungi Tentera Laut Diraja Malaysia bagi mengesan 2 bot sedang berlegar di pantai. Semua parti ditahan di Markas Taktikal Tanjung Sepang untuk diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia.